tiga perkara yang perlu tahu rotation. Okey, yang pertama, okey, the properties of a rotation. Okay, so yang pertama, the resulting image has the same shape. Sorry. Okay, same shape and size. Orientation pun sama. Okay, so orientation ni dia maksudnya kalau objek dia ini apa, anti-clockwise clockwise. Ini clockwise ke anti-clockwise? Clockwise arah jam, anti lawan. Tak ya. Anak panah nanti saya tunjuk ni. Anti Okay. So kalau objek anti, image pun anti. Anti-clockwise. Okay, itu sifat rotation. Okay, kemudian the center of rotation is a stationary point. Stationary, bahasa Melayu dia lah titik tetap. Okay, kalau rotation, kalau awak tengok jam awak tu, dia mesti titik tetap. Titik tetap untuk jarum minit dengan jarum saat lah. Okay, kalau jam awak mesti ada titik tetap. Kita panggil dia center. Kemudian the distance of all points of the image to the center of the rotation is equal to the distance of the object to the center of the rotation. Okay, maksudnya jarak objek ke center. Okay, contoh macam ni. Ini center, ini image. Okay. Jarak dia akan sama, jarak objek ke center mesti sama dengan jarak center ke image. Okay, itu maksud dia. Distance dia mesti sama. Okay, itu tiga sifat dia. Okay, so sini dia tunjukkan maksud clockwise dengan anti-clockwise. Jadi kalau anak panah awak macam ni, clockwise lah. Kalau anak panah awak macam ni, kita panggil anti-clockwise. Okay, so untuk rotation kita ada dua arah, clockwise dengan anti-clockwise. Okay, tetapi yang specialnya kalau 180 degrees. Okay, 180 degrees, teacher tak panggil clockwise atau anti-clockwise. Kenapa? Kenapa? Kalau 180 darjah. Sama tak titik dia kalau 180 darjah, kalau clockwise? Sama tak? Dia sama. Sebab itu teacher kata clockwise ke anti-clockwise ke, dia akan menghasilkan titik yang sama. Jadi maksudnya kalau 180 darjah, teacher tak mention clockwise pun tak apa. Sebab kalau katakan ni objek awak kan, kalau clockwise dia ke sini. Ni titik A prime. Kalau ada anti-clockwise pun sini juga. So titik dia sama. Maksudnya 180 clockwise ke anti-clockwise ke, titik dia tetap sama. Okay? Sebab dia 180 darjah. Dia tegak macam ni. Okay, kalau 90 dia lain jawapan lah. Okay, itu kalau 180 darjah. Okay, so macam ni describe. Okay, describe describe. Okay, teacher ulang balik. Okay, minggu lepas teacher ada ajar translation. Describe. Okay, translation. Okay, kalau teacher nak describe translation, apa jawapan dia? Translation mesti ada arah kan? Sama ada kiri atau kanan. So teacher buat apa? Translation. Contoh 2, 4. Okay, kalau 2 maksudnya apa? Kiri kanan? 2. Kanan. Kanan. Kalau 4? Kanan. Atas. 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 Okey, kalau 4 atas sebab 4 positif. Kalau negatif bawah.
Okay, kalau describe translation, dia ada dua markah lah. Yang pertama, perkataan translation dengan apa arah dia. Okay. Yang kedua, teacher ajar reflection. Okay, reflection mesti ada apa? Reflection mesti ada apa? Ingat tak minggu lepas? Reflection mesti ada exist. Ingat tak exist? X axis and Y axis. Yes. Sekejap teacher just laptop. Yes, okay. Contoh reflection mesti ada exist. Okay. So exist, reflection at Y axis. Contoh. So reflection pun ada dua markah. Markah pertama, perkataan reflection. Markah kedua mesti ada exist. Okay. Yang ketiga, teacher nak ajar rotation. Okay. So yang ni awak salin ataupun snap. Okay, rotation ada 4 markah. Rotation, kemudian dia mesti ada center. Okay, center contoh coordinate 0, 0. Ni contoh Okay, yang ketiga dia mesti ada arah. Arah apa tadi teacher cakap? Arah apa? Clockwise. Anti-clockwise atau? Clockwise. Clockwise. Okay, dia ada sudut dululah. Okay, ada sudut dulu. Lepas tu baru ada arah. Anti-clockwise. Kalau 180 tak ada arah tak apa. Atau clockwise. Okay, so kalau rotation ada 4 markah. Okay, awak boleh snap ataupun salin. Okay, ini adalah describe. Okay, kalau teacher minta describe, okay, translation mesti ada 2 markah. Okay, yang pertama perkataan translation dengan apa arah dia. Reflection pun ada 2 markah, iaitu yang pertama perkataan reflection dan apa exist dia. Tapi rotation mesti ada 4 markah, iaitu perkataan rotation and then center. Okay, center contoh titik 0,0. Kemudian ada angle, ada arah. Okay, untuk form 2 kita belajar angle 90 dengan 180 sahaja. Okay, so teacher sambung tadi. Okay, so kat sini awak tengok buku teks awak, example 18, describe the rotation. Nampak tak teacher tunjuk ni? Nampak. Okay, good. Okay, yang pertama awak tengok anak panah dia. Anak panah dia clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Yes, clockwise. So ni jawapannya lah. So tadi teacher dah ajar kan? Mesti ada 4 markah. Mesti ada rotation, mesti ada arah, mesti ada angle, mesti ada arah, mesti ada center. Baru dapat 4 markah. Okay, itu cara describe. Okay, nombor 2, describe nombor 2. Okay, nombor 2, objek ke image. Okay, so ini objek. Okay. So, arah dia apa? Rotation. Yes, lepas tu angle 90 darjah. Lepas tu arah anti-clockwise. Lepas tu center dia S. Okay. Okay, dekat sini dia tulis S lah. Kalau dia tak tulis S, awak kena nyatakan koordinat dia. Okay, ini maksud how to describe the rotation. Okay, so rotation mesti ada 4 markah. Okay. Determine the image and object. Okay, yang ni bisa dia tunjuk YouTube dalam Telegram. Okay, so dia ada banyak cara. Okay.
Yang ni dia guna dia guna tracing paper. Okey, tak apa. Dia kita tunjukkan. Okay. Yang ni dia guna protector. Nak tunjukkan 90 darjah. Okey. Yang ni teacher nak tunjukkan kalau 180 darjah. Okey. Awak tengok ini center. Ini image. Okey, jadi objek dia mesti dekat sini. Objek dia mesti straight je. Sebab dia 180. Okey, 180. Kalau dia tak nyatakan clockwise pun tak apa. Sebab jawapan dia sama. Okey, jadi kalau teacher tanya 180, awak cuma panjangkan awak punya garis, kemudian awak pastikan jarak dia mesti sama. Jarak antara center ke image, center ke objek mesti sama. Okey. Teacher tunjukkan kejap mana? Teacher tunjukkan macam mana kita nak nak cari dia punya image. Shopee pula. YouTube teacher dengar suara tak? Tak. Tak dengar Saya tak tahu kenapa tak dengar. Okey, tak apa. Siap. Okey, yang ini awak tengok arah jam kalau 90 darjah dia pergi sini kan? Okey. Kalau lawan jam 90 darjah dia pergi kat sebelah sini. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, sekarang teacher tanya awak. Kalau soalan teacher, okay, drawing the image if 270 degrees clockwise. Awak tak boleh guna protector 270, susah. Jadi agaknya macam mana awak nak lukis? Macam mana awak nak lukis? Clockwise. Okay, so macam ni. Apa tadi soalan teacher? 270 clockwise. Okay, 270 clockwise. Okay, kalau 270 clockwise, ni kan? Sebelah sini kan? Jadi kalau lawan jam jadi apa? 90. 90. Jadi maksudnya awak lukis 90. 90 arah yang berbeza. Kalau soalan teacher 270 clockwise, awak lukis 90 darjah anti clockwise. Kalau soalan teacher 270 anti clockwise, so awak lukis apa? 90 darjah clockwise. Okay, teacher ulang. Kalau teacher suruh lukis draw image. Okay, teacher suruh lukis draw image 270 degree clockwise, jadi awak lukis 90 darjah tapi arah yang bertentangan.
Okay. Kalau teacher suruh draw 270 anti-clockwise, so awak nak lukis apa? 90 clockwise. 90 darjah tapi arah yang berbeza. Okey, teacher ulang. Okey, kalau teacher suruh awak draw 270 clockwise tapi kalau 270 darjah nak guna protektor susah. Jadi sebab kita nak guna protektor kita kena guna 90. Jadi awak buat 90 tapi arah yang berbeza. Kalau soalan 270 anti, awak lukis 90 tapi arah dia berbeza. Arah dia clockwise. Okey. Yang specialnya ialah 180 darjah. Okey, sebab jawapan dia sama. Clockwise ke, anti-clockwise ke, jawapan dia sama. Jadi kalau 180, teacher tak nyatakan lah arah dia. Awak tengok contoh ni. Okey, dia buat kalau kalau clockwise 180 darjah dekat yang hijau ni kan. Kalau 180 darjah anti-clockwise pun dekat hijau. Sama tak? Sama. Sama. Jadi sama 180 tak perlu arah pun tak apa. Okey, tapi kalau 270 awak nak lukis susah. Jadi awak kena lukis 90 tapi arah yang berbeza. Okey, yang ini clockwise. Jadi dia tunjukkan 90 darjah, dia tunjukkan 180 darjah, lepas tu dia tunjukkan 270 darjah. Okey, seterusnya kalau 360. Okey. So 360 ni maksudnya dia balik ke tempat asal lah. Okey, teacher ulang. Kalau clockwise 90 darjah dia akan ke bawah lah. Kemudian 180 darjah dia ke sini, 270 dia ke sini. Kalau 360 dia balik tempat asal. Okey, itu clockwise. Sekejap iklan pula. Okey, soalan pertama. Okey, find the image of P 90 degrees clockwise 01. Okey. Boleh sebab dia 01, so ni center dia. Okey. Kemudian dia kata clockwise. So clockwise P ni nak ke kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Okey, sebab tu cikgu ni dia straightkan garis tu. Okey, dia straightkan garis tu. Okey, lepas tu awak tengok apa dia buat.
Okey. Tadi cikgu tu dia guna pembaris. Okey, sama jugalah. So sama ada nak guna pembaris darjah. Okey, sebab pembaris tu dia tegak juga sampul darjah. Lepas tu tadi teacher dah ada sifat dia, center ke image, center ke objek, jarak dia sama. Sebab tu cikgu ni dia lukis jarak semua sama. Maksudnya sini 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, lepas tu jarak sama. Okey, kemudian macam mana teacher nak cari jawapan dia? Kat mana kan jawapan dia? Okey, so kalau 90 darjah, jawapan dia apa? Yang ni lah. Jawapan dia 2, 3. Kalau teacher tanya 180 darjah, jawapan dia apa? Dua Apa negatif jawapan dia? 2 negatif satu. 1. Kalau teacher tanya 270, jawapan dia negatif 2, negatif Satu. 1. Okey. So maksudnya ini arah jam. Okey. Tapi maksudnya kalau soalan tu single, maksudnya ni soalan ni dia tanya semua kan. Kalau dia tanya 270 saja arah jam, awak hanya buat 90 tapi anti clockwise. Okey. So kita buat 90 darjah je lah. Yang ni sebab dia tunjuk semua kan. Okey, ini kalau titik. Okey. Teacher nak buat tengok. Okey. Okey, tu kalau titik. Okey, teacher nak buat tengok kalau dia bagi objek, dia bagi bentuk. Okey, macam mana cara nak buat kalau 90 degrees clockwise center 01. Kalau dia bagi objek lah, dia bagi 3 titik. So setiap 3 titik tu kena rotate lah. Kalau awak ada pembaris 3 apa nama pembaris ni pun awak boleh guna. Sebab dia mesti sampul darjah.
Okey, bila dah semua titik tu awak buat, awak sambungkan, baru awak dapat bentuk image. Okey. So kita tengok buku teks. Okey. Buku teks ni dia suruh cari center. Okey, kalau nak cari center awak kena sambungkan. Okey, contoh ni awak sambungkan C dengan C prime, lepas tu awak buat angle perpendicular bisector. Lepas tu awak sambungkan A dengan A prime, lepas tu awak buat perpendicular bisector. Dia akan bertemu satu titik, so titik tu teacher panggil center. Okay, now teacher nak awak tengok okay, so textbook awak ni dia guna protector. Okay, protector lebih tepat 90 darjah. Mungkin nak guna pembaris macam tadi pun boleh. Okay, so sekarang okay. So sekarang teacher nak awak tengok textbook muka exercise 11.4. Page berapa? Tengok. Yes, okay. Tengok textbook awak 229. Okay, tengok 229. Okay, nombor 1. Macam teacher nak describe rotation of centipede when A is the object and B is the image. Okay. Clockwise ke anti-clockwise? A ke B? A ke B clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Yes, clockwise. So sudut dia? Sudut dia berapa? 90. 90. 90 lah. Awak guna pembaris. Awak guna pembaris macam ni. Okay. So sebab dia kata B tu image, maksudnya A ke B lah. So ni sudut dia. Okay. So, tadi teacher dah ajar, rotation mesti ada 4 markah. Rotation, lepas tu angle 90 darjah, lepas tu clockwise, lepas tu at center P. Kalau dia dah bagi P, P lah. Kalau tak bagi P, dia nyatakan koordinat. Okay. Okay. So kalau B image. So macam ni. So clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Yes, anti-clockwise. Okay. Yes. Anti-clockwise sebab A ke B. B image. Okay. Okay, tu cara nak describe lah. So nak describe mesti ada 4 markah. Okay. So untuk hari ni